Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azlina Chowfulin. Hari ini saya akan menceritakan tentang Maharaja Akbar. Pemerintahan Empire Islam Mughal di India berlangsung selama 3 abad lamanya, yaitu bermula dari tahun 1526 hingga 1857 Masehi. Empire ini bermula dari pemerintahan Babur dan berakhir dengan pemerintahan Bahadur Shah II yang dibuang negeri oleh pihak British ke Myanmar pada tahun 1857 Masehi. Maharaja Akbar merupakan pemerintah ketiga kerajaan Mughal di Delhi selama tahun 1556 hingga 1605. Akbar menaiki takhta ketika berusia 13 tahun. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Humayun atau digelar sebagai Abu Ilfat Jalaluddin dan lebih dikenali sebagai Akbar the Great. Akbar terkenal dengan dasar liberal dan toleransi dalam bidang pentadbiran dan agama, di samping banyak melakukan reformasi sosial. Sepanjang pemerintahan, Akbar berjaya membina Empire Mughal yang luas meliputi Teluk Benggala di timur ke Laut Arab di barat dan memanjang dari pergunungan Himalaya di utara hingga ke Narbada di selatan. Penguasaan wilayah yang luas ini menyebabkan Maharaja Akbar mempunyai rakyat dari berbagai kaum dan agama yang kaya dengan tradisi masing-masing. Sistem pemerintahan Maharaja Akbar yang pertama dari segi politik yaitu dasar liberal dalam pentadbiran dan pelantikan pegawai kerajaan. Dalam bidang pentadbiran, Akbar tidak membezakan di antara rakyat yang beragama Islam atau Hindu. Semua rakyat boleh memegang jawatan dalam perkhidmatan awam atau tentera dalam pelbagai peringkat jawatan. Ramai pembesar Hindu yang menjadi penasihat dan pegawai penting kerajaan Akbar. Antara penasihat utama Akbar yang bukan beragama Islam ialah Todarmal, yaitu Panglima dan Bendahari Kerajaan, dan Mansingh, yaitu Panglima dan Gubernur. Melalui dasar liberal ini, Akbar berjaya menyatukan para amir kecil-kecilan yang juga dikenali tiny state yang berselerak di seluruh India ke dalam satu persekutuan yang dikenali sebagai Empire Mughal. Yang kedua dari segi politik yaitu pengasingan politik dan agama dalam pentadbiran. Maharaja Akbar menjalankan usaha penyatuan rakyatnya tanpa mengira kaum dan agama. Beliau dikatakan pemerintah Islam yang pertama di India yang melaksanakan dasar sekuler dalam pentadbiran dengan mengasingkan politik dan agama. Beliau dikatakan pemerintah Islam yang pertama di India yang melaksanakan dasar sekuler dalam pentadbiran dengan mengasingkan politik dan agama. Dari segi politik yaitu amalan perkawinan politik. Bagi merapatkan hubungan rakyat di antara daerah-daerah jajahannya dengan kerajaan pusat Delhi, Akbar telah menggalakkan perkawinan politik di antara kerabatnya dengan kerabat diraja Hindu. Akbar sendiri telah mengawini Putri Bakwandas, Putri Raja Rajpuna, manakala Putri Raja Marwar telah dikawinkan dengan putranya sendiri yaitu Jahangir. Akbar telah berusaha meminang putri raja-raja Hindu lain untuk putra-putra Mughal.
Dalam hal ini, Akbar tidak menjadikan agama sebagai batas pemisah, malah masing-masing masih boleh berpegang kepada agama asal mereka walaupun sudah berkawin. Akbar menjadikan kaum bangsawan Hindu Rajput sebagai penyokong kerajaan melalui jalinan persahabatan, perkawinan, dan toleransi agama. Tindakan Akbar ini berjaya mewujudkan perpaduan dan kestabilan negara yang terdiri daripada berbagai kaum dan agama. Dari segi politik yang keempat, yaitu pembahagian wilayah. Di bawah pemerintahan Akbar, India dibagikan kepada 18 wilayah. Wilayah juga dikenali sebagai subas. Di setiap wilayah itu ditempatkan seorang gubernur yang digelar subadar atau nizam yang merangkap ketua tentara. Di setiap wilayah ditubuhkan sebuah perbendaharaan negara yang digelar Diwan bagi mengawal kegiatan para subadar. Diwan ini bertujuan untuk membantu semua jabatan kerajaan wilayah. Di setiap wilayah dibahagikan pula kepada beberapa daerah. Daerah juga digelar sebagai sarkar yang diketuai oleh Faujar. Setiap daerah pula dibahagikan kepada mukim, yaitu digelar sebagai pargana, dan kampung yang digelar sebagai mahal. Sistem pentakbiran sedemikian ternyata dapat mengawal kelancaran pentakbiran dan mengukuhkan kerajaan Mughal. Dari segi politik, yang kelima yaitu perluasan wilayah. Maharaja Akbar dianggap sebagai tokoh pemerintah Mughal yang ulung apabila berjaya meluaskan wilayah taklukan dan meletakkannya di bawah satu pemerintahan yang seragam. Ketika menaiki takhta, hanya sebahagian kecil bekas jajahan kerajaan Mughal yang berada di bawah takluknya. Beliau bertekad untuk mengembalikan kawasan lama itu ke dalam penguasaan kerajaan Mughal. Akbar meluaskan kerajaan Mughal dengan menakluki beberapa wilayah seperti Malwa, Gujarat, Benggala, Kabul, dan Kashmir. Setiap negeri yang dikuasai akan diketuai oleh seorang vizirai baru untuk mengelakkan sebarang pemberontakan, dan beliau sendiri akan mengawal pentakbiran mereka. Dari segi ekonomi, yaitu dasar ekonomi, Akbar telah menyusun semula sistem cukai. Cukai jizya yang dikenakan terhadap orang bukan Islam dihapuskan. Cukai lain yang turut dihapuskan termasuk cukai tanah, cukai pasar, dan cukai jual beli rumah. Akbar memperkemaskan sistem penggunaan mata uang dengan memperkenalkan siling emas dan perak. Dari segi sosial, yang pertama yaitu dasar toleransi agama. Akbar telah melaksanakan konsep sul-ikul, yaitu dasar keagamaan yang liberal dan toleransi, dengan menghapuskan perbezaan berasaskan agama, bangsa, dan ideologi. Rakyat diberikan kebebasan atau taraf merdeka serta mempunyai hak yang sama rata dalam kehidupan. Tidak kira sama ada mereka beragama Islam, Hindu, Sikh, atau lain-lain. Akbar membenarkan orang bukan Islam membina rumah ibadat mereka seperti kuil dan gereja. Dasar ini mengamalkan amalan penganut Hindu seperti tidak memakan daging lembu dan mengharamkan poligami, menyebabkan masyarakat Hindu memberi sokongan kepada pentakbirannya.
Akbar memperkenalkan agama din ilahi, yaitu gabungan pelbagai agama seperti Islam, Hindu, Sikh, dan Kristen. Namun rakyat masih diberi kebebasan beragama. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan sokongan politik yang padu daripada setiap golongan rakyat, di samping menjaga kestabilan empire-nya. Dari segi sosial, yang kedua yaitu dasar pendidikan. Akbar telah menggalakkan perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk semua golongan masyarakat. Dengan mendirikan Kutub Khana Akbar, Akbar telah mendirikan ibadat Khana, yaitu tempat perbincangan mengenai falsafah dan teologi, dengan menjemput tokoh Islam, Hindu, Sikh, Nasrani, dan Zoroaster. Akbar telah menubuhkan banyak sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Empire Mogul. Kurikulum pendidikan telah digubal agar selari dengan keadaan semasa rakyat dan negara. Secara kesimpulannya, pelaksanaan dasar politik oleh Maharaja Akbar berjaya memantapkan pemerintahan kerajaan Mogul di India. Namun, berbagai dasar liberal dalam bidang ekonomi dan sosial turut mempengaruhi kejayaan pemerintahan Akbar. Dasar agama yang liberal meskipun disanjung oleh rakyat bukan Islam, menyebabkan Akbar tidak disukai oleh golongan ulama dan rakyatnya yang beragama Islam.